adalah berkaitan dengan membuang halangan di tengah jalan. Hadis-hadis yang kita akan bacakan di dalam kitab ini adalah berkaitan dengan beberapa amalan yang dilakukan yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita walaupun tidak melalui semata-mata melalui pintu taubat. Baik. Hadis yang berikutnya adalah membuang halangan di tengah jalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhi an-nas. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat seseorang sedang berbahagia di dalam syurga disebabkan dia telah memotong batang pohon yang berjuntai ke jalan yang mengganggu orang melintasinya. Muka surat 61. Tips: membuang perkara yang menyakiti di tengah jalan dapat menghapuskan dosa seseorang. Amalan ini kelihatan kecil dan remeh, tetapi ganjarannya sungguh besar. Baik. Malam ni kita nak tengok sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan pada kita berkaitan dengan seorang lelaki yang baginda sallallahu alaihi wasallam kata, aku nampak seorang lelaki yang sedang berjalan menikmati seronoknya syurga. Disebabkan apa dia dapat peluang dapat masuk dalam syurga tu? Adalah disebabkan ada satu hari yang dia ni tengok ada satu pokok, satu dahan yang menghalang jalan, yang mengganggu orang. Dia pun ambil alihkan benda tu. Lepas dia alihkan benda tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada dia syurga. Itu dia punya basic pemahaman kita tentang hadis ni. Ada banyak benda yang terlalu banyak yang kita boleh ambil daripada hadis ni berkaitan dengan amalan yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa dia? Bila kita tengok lelaki tadi tu, apa dia buat? Yang dia buat adalah dia mengalihkan benda. Benda tu benda besar ke benda kecil? Benda kecil je. Bukanlah dia potong atau dia alihkan apa? Satu dahan biasa kecil je yang menghalang orang lalu lalang. Maknanya, jangan kita pandang rendah kepada amalan-amalan kebaikan, walaupun amalan kebaikan tu sikit ataupun kecil. Allah kita kata benda ni je. Allah kita kata Islam nak ajak kat kita, jangan pandang remeh. Kata Nabi SAW, kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talaqa akhuka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang rendah pada kebaikan walaupun sekadar tengok muka member hampa dengan muka yang ceria, dengan senyuman, dengan mesra. Itu pun satu benda baik. Tuan-tuan, kita turun bawah lagi nak pakai kasut atau kita nak pergi kat kereta kat motor, kawan kita sebelah sama-sama main kuliah dengan kita. Kita pun, "Ji, sihat nak?" "Sihat, alhamdulillah." Macam tu je. Tu kira tanya khabar lah. Nabi SAW bagi kat kita KPI lebih bawah pada tu. Saja senyum nak turun bawah tu, nak pakai kasut tu, macam tu je. Nabi kata, yang tu hang jangan pandang sebagai satu benda remeh dan temeh, kerana benda tu adalah sangat besar dalam syarak. Tuan-tuan, dalam Islam ada banyak benda yang walaupun dia kecil, tapi dia memiliki nilai pahala yang sangat besar. Semua ni nak ajak pada kita, jangan tinggalkan kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Kita tengok contoh senang biasa, kita biasa dengar lah, hadis Bukhari sebut kata apa? Seorang lelaki, ada riwayat sebut kata lelaki, ada riwayat menyebut kata seorang perempuan yang melazimi dosa zina dan sebagainya. On the way satu hari dia balik mai di waktu malam. Apa yang dia tengok adalah bukan waktu malam, masa dia balik dia tengok telaga ni,
Ni katalah telaga. Telaga ni orang ambil air. Bila orang ambil air, dekat tepi telaga ni, air belen jatuh dan lembab. Air tu kena dekat pasir, dekat tanah. Ada lembapan belen air. Ada seekor anjing yang duk jilat air tu. Belen air aduk ada orang, mana dapat lah, dia duk minum. Perempuan ni kesian, apa dia buat? Perempuan ni, dia ambil kasut dia masuk dalam telaga tu, dia ambil, dia bagi minum ke anjing tu. Apa Allah buat dengan perempuan ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi anugerah pada dia. Allah ubah hidup dia, ampunkan dosa dia, pilih dia jadi orang yang solehah, berhenti buat dosa. Akhirnya Allah dorongkan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok, benda hak dia buat tu bukan benda besar mana pun. Bagi buat apa? Bagi minum anjing je. Yang dia bagi minum tu bukan ahli ulama tau. Anjing makna dia apa? Mughallazah. Anjing, babi dan keturunan dia. Dia bagi minum dekat anjing, Ustaz. Ya, dia bagi minum dekat anjing. Minum sahaja, bukan bagi makan. Bukan ambil anjing tu bawa balik rumah, mandikan dia, bagi rumah kat dia, bagi makan tiap hari. Tak, sekali sahaja dia bagi minum kat dia. Bukan makan tau, minum. Dia bagi minum dengan apa? Tapoy hak dia beli online tu yang harga RM45 tu, tapoy tu. Kan. Dia bagi minum dekat bekas hak dia beli, hak cantik dekat online tu. Bukan. Dengan apa? Kasut dia. Ambil kasut dia. Dan berapalah jumlah ayat yang boleh masuk dalam kasut tu banyak mana? Adalah sikit lah. Banyak mana kan? Tak sampai satu botol mineral pun kasut. Dia bagi minum ayat, dia tinggal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hargai benda yang kecil tu, yang dia buat kebaikan tu, Allah ubah hidup dia. Sebab tu kata para ahli ulama, kita tak tahu dalam baik mana Allah sembunyikan keredaan dia, dan kita tak tahu dalam jahat mana Allah sembunyikan marah dia. Ada banyak benda yang Allah sembunyi, beberapa benda. Antaranya keredaan dalam kebaikan. Kita tak tahu baik mana yang kita buat Allah nak sayang kita tak tahu. Kadang bukan benda besar, benda kecil je. Contohnya apa dia? Contohnya benda kecil, kita buat kenduri lah contoh kan. Kalau tak PKP COVID ni, kita buat kenduri ke apakah. Kawan tu makan sebelah kita, dia dah anak kecil, anak 2 tahun. Anak dia lari sini lari sana, dia duk suap anak dia, sementara isteri dia duk suap anak lain. Lepas tu anak ni main, isteri main apa semua. Saya ambil, saya main. Lepas tu dia pun duk terlupa, pinggan hak dia makan tu habis dah, dia tinggal, dia pi. Kita duduk sebelah dia. Oh, kalau ikut dengan anak-anak bawa nak buat perangai ke apakah, kita tolong. Alah, bukan dah besar pun. Pinggan kertas ya, kepak-kepak, buh telinga kita pergi buang. Jangan pandang tu satu benda yang kecil, dia besar dalam syarak. Kadang-kadang benda kecil ya, alah, telekung ke, kita tengok kat masjid ke, tengok tak apa tu susut, kita ambil bagi sesuai elok-elok. Kita tengok telekung, telekung ni macam dah kotor orang ni. Jangan beritahu siapa, ambil bolang pergi sembahyang, bukan curi. Pergi basuh. Balik rumah, baru basuh. Ikutlah Soflan ke, Doni ke, bukan Dori. Itu gambar mak ikan tu. Cuci. Tak payah beritahu apa. Letak balik, dan diam gitu. Tengok ada apa kita boleh tolong kat rumah, tempat kerja kita ke. Tuan-tuan, benda kecil-kecil ni kadang-kadang dia memberi kesan yang sangat besar. Jangan berhenti buat benda baik, walaupun benda tu kecil. Nombor 2, jangan mula buat benda jahat walaupun benda tu kecil. Sebab kita tak tahu Allah nak marah kat kita dalam kecil yang mana. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Apa yang berlaku, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Satu hari dia kata, ada seorang lelaki yang Allah Ta'ala takdirkan dia masuk dalam syurga disebabkan seekor lalat. Dan ada seorang lelaki juga yang dia masuk neraka pasal seekor lalat. Maka anak-anak murid dia ni tanya, macam mana cerita ni yang kata masuk syurga pasal lalat, masuk neraka pasal lalat ni? Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, dia kata dulu di satu kawasan, masa orang nak jalan dekat kawasan tu, ada sekelompok manusia yang dia akan tahan orang supaya jangan jalan. Hang tahan di sini untuk apa? Hang kena sembah tokong aku, berhala ni. Orang yang lalu dia kata, aku tak sembah berhala, aku sembah Allah.
Dia kata kalau hang tak sembah berhala kami ni, hang mesti tunjuk kata hang hormat ke, tanda hang patuh pada apa arahan yang kami bagi kat hang. Dia kata, pahaya pula aku ni, aku semua Allah nak kenal ni. Kebetulan depannya ada seekor lalat tu terbang. Dia buat apa? Dia tampak lalat tu. Lalat tu jatuh. Nah, ni ambil kat berhala hang, ambil kat hang lah. Hang nak sangat nak ambil lalat kat hang. Nah ambil, nak kan? Nah ambil. Tu untuk apa? Hang kata untuk berhala ke apa? Ambil kat bawah aku kan nak sembah, nak ambil ni ya. Dia belah. Dia akui perbuatan menyembah tu. Dia tak sembah, tapi dia rasa ta'zim, dia rasa besar, dia rasa hormat, dia rasa mulia dengan tokong tu, disebabkan tu rosak akidah dia. Tapi ada seorang lelaki lagi, orang yang sama, ditahan. Dia kata apa? Dia kata, tak boleh, aku takkan sembah Allah. Aku takkan sembah selain pada Allah. Dia tu kata, korang hang mesti hormat kat kami dengan tokong berhala ni. Hang macam berada tadi tu, dia bagi lalat, hang ambil lalat. Dia kata, lalat pun aku takkan bagi kat hang. Aku sembah Allah saja. Satu benda kecil pun aku takkan buat untuk selain pada Allah. Depa sembelih dia, bunuh dia. Disebabkan tu dia masuk syurga. Sebab dia tetap dengan akidah dia yang begitu hebat sekali. Allahu Akbar. Tuan-tuan kenal Ummi Mihjan. Ummi Mihjan ni perempuan kulit hitam, duduk dalam masjid Nabi SAW. Siapa dia? Dia tu ialah salah seorang daripada jemaah masjid yang dia suka buat apa? Dia suka kutip sampah kecil-kecil dalam masjid. Tu kerja dia. Sampah kecil. Dia macam cleaner lah, tutup siak lah. Tapi tok siap biasa-biasa kecil-kecil. Nabi duduk ceramah dengan sahabat, Nabi selalu nampak dia duduk jalan sini, dia jalan sana. Okey, relax. Macam kita sekarang pergi Mekah kan. Ada tak geng-geng tu? Ada. Lepas maghrib tuan-tuan minum ayak kan. Kat Mekah tu kadang-kadang dia tu bawa ayak syai dia, qahwah dia. Dia ni bagi roti, dia ni bagi kurma dan kita mengaji. Dia main hantar kopi kat kita. Kita pun duduk tengok, ya sedapnya kopi ni. Kopi dia asal lain sikit kan. Seronok tu. Lepas isyak ke tuan-tuan, kadang-kadang pekerja dia Bangladesh, kadang-kadang orang pekerja ni, dia akan main tahu kerja dia apa? Cari plastik dan sampah dan kolej kecil yang ada di masjid yang orang tinggal. Dia jalan, dia tengok tu, dia ambil. Kadang-kadang cikelat, kadang-kadang kurma, belen, kotak kecil-kecil sampah-sampah tu. Dia bawa satu plastik sampah, dia lalu di setiap lorong tu, dia pun bahagilah. Yang ni, bahagian ni hang, bahagian ni hang. Kerja dia kutip sampah kecil-kecil je. Satu hari Ummi Mihjan meninggal dunia. Masa Ummi Mihjan meninggal dunia, Nabi SAW duduk tidur, duduk rehat. Sayyidina Abu Bakar kata, tak payahlah kacau Nabi, kita je lah buat benda. Nabi dakwah lah apa, Nabi dah banyak kerja nak buat. Kecil ni kita tak payah kacau Nabi ya. Mari kita semayang kat dia, kita selesai, kita ke bumi masih siap. Dengan alasan tak mau kacau Nabi SAW, kerana Nabi ni banyak benda urusan negara nak fikir ni. Dia apa buat? Settlekan perempuan tu, mandikan dia, kebumikan dia, semua selesai. Beberapa hari Nabi SAW duduk mengajar ceramah, hadis, baca semua ni. Sahabat Nabi tanya, mana aku tengok yang Ummi Mihjan ni, mana dia? Aku tak lama dah tak jumpa dia. Seorang tengok sini, seorang tengok sana. Kemudian sahabat kata, Rasulullah SAW, dia dah meninggal dunia. Nabi duk tanya, awak tak abang kat aku, awak tak abang kat aku, awak tak abang kat aku. Sahabat rasa, Allah, rasa bersalah pula kami pergi buat benda tu. Awak tak abang? Dah, kami tengok masa tu Nabi duk tidur. Kami settle je lah, kami duk ingat benda kecil lah, mudah kami bagi sahabat. Dah lah tak figure sangat, biasa lah, meninggal tanam lah. Pertanyaan Nabi SAW duk ulang tanya tu, sampai sahabat rasa, Allah mau menyesal aku pergi buat benda tu, tak beritahu Nabi. Nabi kata, kalau meninggal bagi tahu kat aku, meninggal bagi tahu kat aku. Jangan tak abang kat aku, jangan tak abang. Macam Nabi macam ambil berat sangat dengan perempuan ni. Sehingga Nabi SAW kata, hampa ke bumi kat mana? Mai kita pergi kubur dia. Sahabat bawa dia, ni lah kubur dia. Nabi SAW sembahyang di kubur. Bukan sembahyang di kembung kubur tu, di tepi kubur tu. Sembahyang apa? Jenazah ghaib. Sembahyang jenazah ghaib kepada perempuan tadi tu. Kita duk fikir apa tuan-tuan? Kita duk fikir kata perempuan tu buat kerja bukan buat masjid, kutip sampah. Kita kata, bahasa kita, kerja belen-belen tu je, bukan AJK yang penting pun di masjid ni. Tapi benda tu diambil berat oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian tuan-tuan,
Benda kecil-kecil ni kita jangan rasa benda tu adalah satu benda yang biasa, bahkan dia adalah benda yang sangat besar. Saya bawa ke tuan-tuan satu lagi kisah yang disebut oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hari Nabi SAW lalu di atas sebuah kubur, yang kubur tu baru ditanam. Kemudian Nabi SAW kata, 2 rakaat yang pendek, yang hampa rasa biasa je, benda tu biasa je sembahyang 2 rakaat ni, tapi kalaulah orang dalam kubur ni tahu nilai dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maknanya dia dah meninggal dah. Dia tak boleh nak buat. Kalau dia boleh buat, kalau sekadar 2 rakaat sembahyang tu, dia teringin sangat nak buat, kerana dia tak ada peluang dah nak buat benda-benda baik ni sebab dia dah meninggal dunia. Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, dia satu hari bila lalu kat kawasan kubur, apa dia buat? Lalu dia berhenti, dia pergi sembahyang 2 rakaat. Dia ingat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, bila aku lalu kat kubur ni, aku teringat aku ada peluang untuk ibadat, aku ada peluang untuk sembahyang 2 rakaat. Orang meninggal ni dalam kubur ni, dia tak boleh buat apa dah. Dia ambil peluang yang ada untuk dia beribadat. Imam Bukhari satu hari dia mengajar kat masjid, anak murid dia ramai. Depa asah pensel, kolam, asah, tinggal kat depan depan dia mengaji tu. Habis semua mengaji selesai dah, nak murid sembang ni, dia terlupa sampah tu. Imam Bukhari buat apa? Dia bangun, dia bersihkan sampah tu. Orang mai kata, apa ni Tok Guru buat ni semua, wahai Imam? Dia kata, tak apa, benda kecil hampa nampak, biar aku nak dapat pahala dengan benda tu juga, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kisah yang lebih mengajaibkan ini adalah apa yang berlaku kepada satu orang ulama yang sangat hebat dan sangat kecil, sangat hebat. Itulah dia apa yang berlaku kepada satu orang imam, yang Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala. Imam Sya'rani satu hari dia mimpi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini semua cerita imam besar-besar. Kerana apa? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kata dia, seorang ahli fiqh yang hebat, dia kata tak ada pun satu orang ulama apabila dia meninggal dunia, Allah bagi kat dia anugerah, Allah bagi kat dia kemuliaan, syurga yang besar, yang hebat semua ni, bukan atas dasar semata-mata ilmu dan benda berkaitan ilmu yang dia buat. Ada, tapi tak ramai yang dapat kelebihan macam tu. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kebanyakannya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apabila aku bantu tunaikan hajat seseorang. Berkaitan dengan ilmu masuk juga, tapi tak ramai. Tapi bila masuk syurga dengan bantu orang, yang tu banyak dan besar. Kata Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala, satu hari, kita katakan apa, seorang mimpi bertemu dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali duduk dalam satu nikmat, dalam keadaan syurga yang seronok, yang hebat. Orang semua nampak macam dia hebat. Orang tanya kat dia, wahai Imam Ghazali, macam mana kamu dapat kemuliaan yang hebat macam ni, yang canggih macam ni, macam mana kamu dapat? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan semua dosa aku disebabkan satu benda aku buat. Apa dia? Aku ada pen, ada dakwat. Orang dulu dia kena celuk dakwat tulis, celuk dakwat tulis. Dia kata masa aku celuk dakwat, aku ambil menitik 1, 2, 3 titik menitik, aku duk tulis. Dan masa aku tulis, ada sekok lalat, dia main, dia duk makan apa? Belen-belen yang dakwat yang tumpah atas meja tempat aku tu. Dan aku tak halau dia, aku biar dia makan. Disebabkan lalat itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa aku dan beri kemuliaan yang besar pada aku. Allahu Akbar. Kita ingat bukan benda kecil, bukan benda besar, dia makan lalat je pun. Tapi sebenarnya itu satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri bila mana kita ambil berat, nak ambil berat, walaupun benda tu benda yang sangat kecil dan sangat besar. Baik,
kita tengok sambungan hadis tu. Antara perkara yang dapat menyelamatkan seorang daripada dosa neraka adalah buang halangan di tepi jalan, seperti mana yang disebut dalam hadis. Batang kayu menjadi penghalang sebab berbahagianya seorang itu dalam syurga. Baik. Apa saja benda yang menghalang jalan orang ramai, kita alih, kita dapat pahala. Termasuk batu, termasuk pokok, termasuk bangkai binatang yang ada tengah jalan menyebabkan orang tak boleh nak jalan. Apa saja kita dapat pahala. Tuan-tuan tahu tak siapa yang duk kaut pahala, duk tapau pahala free macam ni? Tuan-tuan tahu siapa dia? Geng kerja MBPP. Depa ada squad ni. Kalau kita nak main ni balik pulau ni, batu jatuh 3-4 pagi, geng depa nanti main. MBPP ni orang. Pokok jatuh, depa akan main. Menghalang jalan. Kadang-kadang kita nak pergi kerja, berhenti tak boleh. Depa alihkan pokok daripada jalan. Allah bagi pahala pada seluruh tim tu kerana mereka menyelamatkan dan memudahkan orang. Banyak orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, pekerjaan harian dia dapat menyelamatkan dia atau memberi gudang pahala yang sangat banyak pada dia. MBPP. Lagi siapa duk buat kerja-kerja macam tu? Kadang plus, tuan-tuan pernah tengok ada plus, kadang-kadang dia pergi ambil tayar tengah jalan lori hak dah pecah tayar tengah jalan tu, serpihan tayar tu ada tengah jalan. Depa ada kan squad 4 lori plus jalan tu, bila dia akan berhenti. Berhenti sebab apa? Sebab orang dia akan pergi ambil bahaya kat jalan tu, baru 4 lori tu akan jalan balik, baru dia pecah balik. Kita jangan horn lori tu. Van plus tu dengan horn dia, jangan potong dia. Sebab memang dia jalan secara berentak 4 tu nak halang orang supaya jangan jalan. Sebab staff dia akan pergi kutip semua benda-benda bahaya kat tengah jalan. Daripada CCTV, mereka tengok, ada report, ada yang ni kat tengah jalan, mereka akan pergi. Pekerjaan tu, pekerjaan free dapat pahala. Ni Nabi SAW termasuk dalam hadis ni, mengalihkan sesuatu yang boleh ganggu orang tengah jalan. Tuan-tuan jalan, dekat jalan kat kita ni ada seekor kucing kena langgak. Kita berhenti tengah jalan, pakai sarung tangan ke, ambil plastik ke, pegang ekor kucing tu, paling kurang angkat bawa kat tepi. Biar orang jalan tu dia tak ganggu orang di tengah jalan. Tu pahala dah tu. Pahala lah tuan-tuan, berlambak. Lagi duk tapau pahala free ni siapa? Geng polis trafik. Petang-petang dia jaga jalan. Kat Gelugok, kat Rexham tu dia jalan, dia jaga. Dekat mana lagi jaga? Green Lane. Sekarang banyak work from home, orang tak ramai sangat. Hari biasa kalau tak Covid tu kawasan yang panas, jam teruk kat Pulau Pinang ni. Depa mai jaga jalan. Dah hijau pun depa suruh jalan, dah merah pun dia suruh jalan. Dia tengok orang ramai ke tak. Okey, cukup hang berhenti, duduk tengah panas. Kadang hujan, dia memudahkan ribuan orang lalu kat jalan tu. Pahala berlambak-lambak Allah bagi kat dia. Silap hari bulan tuan-tuan, saya nak pergi kuliah kat belah Tanjung pun, silap hari bulan tak boleh pergi kalau polis trafik tak ada. Dia memudahkan orang. Dia jalan, berhenti jalan yang tu yang ni semua. Pahala dah tu. Tu pahala lah tuan-tuan. Kerja saja-saja. Apa saja tuan-tuan nampak di tengah jalan ganggu orang, batu ke jatuh, kita ambil dan kita alih. Kerana benda kecil je Allah ampun dosa dia tu, dan Allah masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni juga, kadang-kadang tuan-tuan pernah jumpa tak depa bawa paku tengah jalan. Kadang-kadang depa bawa cacam lah. Kadang depa bawa paku sebab depa bisnes. Ada agak jenis tu, paku baru-baru tabung kat jambatan. Kawan tu kena je motor dia, tak ada 13 saat kawan tu main dah. Abang, motor rosak. Aku tak telefon pun lagi. Main dah. Sebab memang dia tahu, sebab dia yang bawa. Ada kot kes tu. Tapi ada baik-baik, ada juga. Nak buat naya kat orang, ada juga. Jadi apa benda yang menghalang perjalanan orang, kita boleh angkut betul. Jangan disebabkan ni pergi marah polis buat roadblock. Kita tahu, encik tak boleh jangan buat roadblock ni sebab encik menghalang jalan. Jadi saya angkut encik, saya masuk syurga. Hanya nak buat gila betul pun. Hantar dia masuk syurga, masuk penjara tadi. Dia kata salah ada orang kena ni curi kereta, wildfire, kami duk tahan tanya. Tu jangan merepek lah.
Makna tahan ni adalah benda-benda yang boleh mengganggu perjalanan. Yang berikutnya, daripada hadis ni kita dapat bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat besar. Walaupun kita buat benda kecil, Allah bagi syurga. Padahal syurga tu hebat, tak padan dengan amalan hak buat kecil tu. Allah ni jenis tak kisah. Maknanya Allah nak bagi je dekat hamba dia. Banyak mana amalan pahala yang kita nak bagi ke orang, Allah nak bagi ke orang. Daripada hadis ni juga kita nak bagi tahu kata fawaid dia lagi apa dia? Utamakan kebaikan walaupun benda tu sikit dan kecil. Daripada hadis ni juga saya nak bagi tahu tuan-tuan, okey. Dalam syarah hadis ni juga menyebut, kalaulah dahan atau batang pokok hujan atau ribut yang kuat dia jatuh dan dia halang jalan, kita pergi kutip, kita dapat pahala. Tetapi kita ada satu bahagian yang dicela dalam syarah apabila kita merosakkan tempat teduhan orang. Ada satu pokok dan pokok ni tak kacau orang, tak ada apa, dia elok je tengah jalan, cantik je, dan dia menjadi tempat teduhan manusia. Orang jalan letih, orang sanak, orang duduk di situ, di situ. Maka kita tanpa sebarang sebab tak boleh pergi potong pokok tu, kerana pokok tu memberi faedah pada orang. Yang Nabi SAW kata dan masuk syurga tu apa dia? Adalah pokok yang memang dah rosak duk tepi jalan, kita pergi bantu dan tolong, alihkan yang tu bagus. Pokok elok jangan pergi potong. Kalau kita di Pulau Pinang tak boleh potong lagi lah. JKR ada geng-geng ni apa semua, MBPP kan, ada pokok bahagian tepi-tepi jalan tu semua tak boleh potong, tak ketahuan tu, ada sebab dia. Okey. Yang berikutnya fawaid daripada hadis ni adalah baru buang duri sahaja Allah dah bagi kat orang tu pahala yang berlambak. Tuan-tuan bayang, kalau kita bukan memudahkan perjalanan kereta dia atau perjalanan kaki dia, kita memudahkan hidup dia, bantu dia, dia susah, kita tolong dia. Sekarang banyak ada orang susah tuan-tuan, banyaklah PKPB macam-macam. Tadi pun dengar 2 orang bunuh diri di rumah. Tadi pun dengar satu lagi, saya tak ingat Sabah ke mana tadi tu, tolak tunang, dia telefon tunang dia, nak ajak tunang dia keluar. Lepas tu tunang dia kata, aku nak putus tunang hang, aku tak mau tunang hang. Terus dia ambil parang panjang, bunuh mak mentua dia tu terus. Bukan mak mentua, bakal lah, bunuh mak perempuan tu. Dia jadi gila, libat orang. Banyaklah orang jadi gila sekarang ni, saya tengok tuan-tuan. Betul, WHO abang 20-50, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi, jantung, semua tu nombor 2. Nombor 1 mental, jadi gila. 2 hari lepas saya pergi ceramah, AJK duk kata, Ustaz, kami bawa meja sembahyang Jumaat baru ni, kami habaq siapa nak masuk kena pakai face mask, bawa sejadah. Tak ada, kami tak bagi masuk, kami ikut SOP. Satu brother tu dia main, dia kata, kami kata kat dia, awak hantar pakai face mask. Dia kata, face mask apa? Bukan masjid bapa hang. Dia orang bagus, dia stres, kerja tak ada, anak pun makan tak betul, susu anak tak ada. Nak cari sedikit ketenangan lah, main masjid. Main masjid, kita pun tak salah lah, kita ikut SOP. Nampak dia sobat, dia terajang meja tu. Meja tu dengan check meter semua, dia lempak di dinding, pecah, terkeluar bateri-bateri semua. Hang sebut SOP, tumbuk muka hang dia masuk masjid, tak tahu lah. Dia tu kami try kata, yang tu polis ke apa aku tak tahu lah. Dia masuk tu, dia orang bagus, jadi sir. Sebab
Sebab PKP lah tuan-tuan, orang pun jadi tak ada kerja, orang jadi pakai nak marah orang. Tuan-tuan tengoklah, tengok orang dalam 1000 orang, dia mesti ada 3 orang macam ni, otak kemek ni mesti ada. Betul saya abang tuan-tuan, kat mana-mana pun 2-3 orang dia main ketegak, dia takkan ikut benda ni semua. Untuk orang macam ni, tuan-tuan tak payah force dia pakai. Semua orang elok je. Ada 2, 3, 4 orang tiba gila, beli face mask masjidnya, botang tu. Abang tak bawa face mask ke? Kami masjid ada jual. Abang nak beli bolehlah, masuk tabung masjid, RM1 je. Apa mahal sangat? Bukan tabung saya abang, tabung masjid. Dia tu kata tak mau belilah, apa lah, harga Yahudi apa semua dia mahu kita. Tak mau beli tak apa, nak abang ambil satu free kat abang, abang pergi masuk tak payah gaduh dengan dia. Benar 3 kupang gaduh buat apa? Kalau dia tak bayar RM1, hang ambil, hang bayar tabung masjid. Sudah, hang tak payah cakap apa, duk gaduh dengan dia ni pun hang kan nak menang. Dia jadi macam mental dia tak, dia tak kira dia tumbuk kita tak pasal duk lamoi gitu ya. Benda 3 kupang kan, benda 5 kupang, sekupang macam tu ya. Hang tak awak, hang kena beli. Aku tak mau beli. Tak mau beli tak apa. Nak ambil kan? Andin dia ambil mengikut masuk dalam. Selesai masalah. Sejadah mana sejadah? Sejadah apa aku tak bawa sejadah. Han diam. Dia masjid ada, ambil satu, ambil masuk dalam. Selesai orang. Dalam 1000 orang, dia mesti ada 1, 2, 3, 4 orang otak kemek macam ni. Otak kemek hanya yang gaduh dengan dia. Hang budi kemek dia. Tak bawa, tak apa. Kita hak jaga kaunter punya lah, bebai sangat. Jadi strict sangat. Oh, tak boleh masuk ni, tak ada sejarah semayang kat luar. Oh, semua. Oh, kawan tu lah stres lah apa semua, gaduh dengan bini, mak mentua lah, pak mentua maki 8 kilo, tak ada kerja 2 bulan, hang tak pergi kerja apa semua. Balik kampung pun stres semua. Ingat-ingat main masjid jadi tenang, kena maki pula. Dia hanjut sekali gitu, AJK tak AJK gitu. Jadi tonton tengoklah, nak tegur orang pun sekarang ni pun takut-takut lah hal ni. Semua jadi kerana nak marah orang dia. Mentalnya pasal ni. Jadi nak marah orang. Jadi kembali kita pada topik asal kita adalah, kalau kita memudahkan orang, Allah bagi pahala lah. Macam tu lah tuan-tuan. Kita tengok orang tak ada, kita bagi kat dia. Sponsor banyak lah. Alah, satu kotak tu tuan-tuan RM5. Sekarang ni boleh dapat dah RM10, RM7, murah betul kan. Beli satu tak, siapa tak bawa, bagi kat orang tu. Senang. Kita mudahkan orang. Orang miskin, kita bantu dia. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan jangan telefon PUZ tanya, boleh tak bagi kat kami asnaf zakat siapa? Jangan tanya. Sebab asnaf bertambah sampai tak ada kawalan dah sekarang ni asnaf. Sebab pakat tak ada kerja. Asnaf apa ustaz? Dia pakai Honda Accord. Memanglah Honda Accord. Masa dia kerja elok, dia Accord lah. Sekarang jadi kemik gitu dah. Accord pun dia kerja nak jual, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Kita jangan kata orang ada kereta, orang ada rumah, ada rumah, ada kereta, dapat zakat. Jangan cakap begitu. PUZ tak tengok rumah tak rumah, dia tengok isi rumah berapa orang. Memanglah rumah, ada rumah 2 tingkat. Memanglah rumah 2 tingkat, isteri 3 orang. Contoh rumah tu saya 18 orang duduk anak dia. Takkan isteri 3 orang kita bagi zakat kat dia. Memanglah dia kahwin masa bisnes dia elok, dia kena ranjang dengan member dia, kena tipu, kawan dia lari dia, bank telefon, kita tak boleh bayar, muflis, semua kena sita habis. 18 orang nak masak macam mana? 2 hari makan beras Faiza 10 kilo tu rapat. 2 hari rapat. Tuan-tuan nak suruh dia merangkak cari duit tak mana? Dia main masjid, kita kata ni semua ni orang hebat-hebat main masjid lah ni, datuk tak datuk semua main pula ni. Cari apa? Cari beras kot. Janganlah cakap begitu. Kawan susah. Jangan tanya asnaf tak asnaf, bagi je. Ada Covid, siapa kena Covid kampung kita? Pakai gelang, tak boleh keluar rumah, duduk di rumah semua 7-8 orang. Kita geng masjid buat apa? Roger siapa boleh jadi apa? Buka dalam grup WhatsApp, siapa nak bantu dia. Dia tak boleh keluar. Dia keluar, dia kena maki dengan orang. Apa otak tak ada, pakai gelang pink keluar. Lepas tu dia tentu nak suruh dia buat apa? Order food panda. Hari-hari food panda. Mampu keras gitu ya. 7 orang makan food panda tiap hari. Allah, takkan nak hidup makan polistrin. Nasi habis dah, gigit polistrin keluar. Makan gitu. Tak boleh. Dah tu, kita orang kampung lah.
Tuan-tuan, orang kena COVID bukan penjenayah lah. Saya tengok orang kena COVID ni semua orang duk layan macam penjenayah. Tengok pun takut, oi COVID lari. La ilaha illallah. Dia bukan apply online kena COVID. Allah bagi kat dia lah benda macam mana pi kontak dengan dia ni ke apa kena. Dah dia kena, kita bagilah kat dia. Apa dia? Telefon dia ni, hamba kat depan rumah hang ni kotak akan bekas apa? Aku beli ayam kat hang, daging kat hang, bawang kat hang, bawa depan rumah. Hang masak. Habis hang telefon aku. Ada kawan-kawan bagi sponsor, aku pergi beli barang. Jangan kontak lah dengan dia. Letak barang, tu kita belah, sekejap lagi dia keluar lah ambil barang. Mudahkan hidup orang. Ni kita baca hadis. Buang kayu tengah jalan. Kayu kada apa? Kita tolong insan mukmin muslim yang paling hebat sekali dia apa dia? Beriman dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh bayang Allah nak bagi apa dekat kita? Jangan kira tuan-tuan. RM5, RM10 buat collection. Bantu geng-geng COVID yang susah, yang sakit. Mak dia kena COVID, bapak dia kena COVID. Anak duduk di rumah. Ada satu kes sampai kat saya flat. Anak dah jenam, adik dah jam 4, seorang 2 tahun. Orang kampung takut, orang flat tu takut nak pergi kat dia. Janganlah macam tu. Dia dah jenam nak masak apa kat adik dia, dia akan tahu apa. Abang masaklah main hantar kat dia sikit, lauk kat dia. Bukan nak masak champion, ikan 3 rasa, 18 rasa. Tak ada rasa pun tak apa, lempak kat dia. Jadi dia boleh masak, dia boleh makan. Beras yang tanya, dia tak tahu masak nasi, dah jenam. Kalau tahu-tahu. Mak tak ada, bapak tak ada, dua-dua kena angkut COVID. Jadi dia tu kita bantulah dia supaya dimudahkan dia oleh orang. Dah azan dulu, sekejap lagi kita akan sambung balik perbahasan kita berkaitan dengan bantu orang, mudahkan perjalanan orang berkaitan dengan hadis ini insya-Allah. Hadis tadi tu saya nak bagi kat tuan 3 benda sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ni. Yang pertama, dalam 3 tu daripada fawaid saya susun kat tuan-tuan banyak tu, yang seterusnya adalah
Nabi Islam ini agama yang mementingkan kebersihan. Bukan sahaja dalam masjid, dalam semayang, tetapi di luar-luar jalan pun sama juga. Kita naik kereta, kita dah minum air habis, anak-anak kita duduk di belakang, air kotak, dia buka tingkap, dia lempak tengah jalan. Islam tak ajak perangai begitu kat kita. Kita makan kacang, paket kacang hak kecil tu, kita buka tingkap, kita lempak. Termasuk puntung rokok semua kita lempak tengah jalan. Islam tak pernah ajak buang sampah merepek-merepek macam tu. Kerana Islam ni agama yang mementingkan kebersihan. Apa saja kita nampak tak bersih, kita kutip, kita bersihkan. Yang seterusnya adalah jalan nak buat baik ni bukan mesti dengan ibadat sahaja. Ada orang boleh masuk syurga disebabkan sedekah. Ada orang masuk syurga disebabkan macam ni lah, dia buat baik yang seluar ni. Bukan dia ibadat, bukan qiyamul lail apa semua, dan dah. Ada banyak benda buat benda baik. Maka kita, saya nak abad kat tuan-tuan, kita buat apa-apa benda yang baik, kita jangan rasa orang lain tak buat tu dia tak bagus. Contoh, kita lepas semayang, kita rajin wirid. Ada seorang lelaki tu, kawan kita atau perempuan, kawan kita, lepas semayang dia suka belah. Lepas semayang dia suka belah. Kita jangan ingat di hati, dia ni karut ni, dia ni tak wirid ni, dia tak bagus ni. Jangan cakap begitu. Kerana dia, walaupun dia tak wirid, tapi dia ada benda lain dia buat. Kita duduk depan, kita tak tahu. Mungkin masa dia jalan, dia lempak dalam tabung RM20. Mungkin dia boleh masuk syurga disebabkan dia banyak sedekah. Mungkin dia tak sedekah, tak semayang sunat sini. Kita ada semayang sunat qabliyah ba'diyah. Kawan tu tak semayang. Kita kata kat dia, dia ni karut tak semayang. Kita tak tahu di rumah dia semayang. Dia tak semayang qabliyah ba'diyah. Kita jangan kutuk dia. Sebab dia duha, dia tak pernah tinggal 20 tahun dah. Kita kaki semayang duha. Jangan pandang orang tak semayang duha ni tak bagus. Sebab apa? Sebab dia buat witir, kita malas baik. Witir kita malas. Kita tengok orang tu macam ni, tak puasa Isnin Khamis, kita kata ada macam-macam. Tapi ada benda yang dia pergi hantar bantuan. Orang banjir di Kelantan, Terengganu, duit ringgit dia banyak, dia hantar pergi situ. Palestin semua dia tolong banyak. Hang duit kedekut nak mampu, tabung jalan buat lena. Hang kaki ibadat tadi tu, selawat sampai berguling-guling tu, ada bahagian yang kita tak buat, ada bahagian orang buat. Kita mungkinlah semayang sunat kuat, tapi kawan tu baca Quran rajin, satu hari khatam satu juzuk Quran dia. Bagus tak dia? Bagus. Maka masing-masing ada ibadat masing-masing. Jangan pandang rendah kat kawan-kawan kita. Kita buat, alhamdulillah. Dia buat, alhamdulillah. Kita tak nampak dia buat, jangan kata dia tak buat. Ada banyak benda yang kita tak tahu yang dia sedang buat. Kalau boleh, saya pesan dekat semua kita, satu benda sunat kita kena pegang kemas bagi elok. Tak kira lah semayang benda sunat tu apa. Saya ustaz, saya tak nak tinggal bacaan Al-Mulk sejak daripada saya akil baliagh. Bagus. Ustaz, saya tak pernah tinggal selawat satu hari 100 kali sebelum tidur. Bagus. Pegang elok-elok. Bagi ada. Kalau orang tanya, amalan sunat apa hang selalu pegang?